So kinematic viscosity ni jaranglah kita guna. Biasanya kita akan guna dynamic viscosity. Okay, ni just nak highlight je. So satu lagi tentang viscosity ni, kita sebenarnya ada banyak jenis viscosity. So kalau macam fluid yang naturally exist, contohnya macam air kan, air tu natural, water. Kemudian kita ada minyak, kemudian ada madu. Kita tahu air ni kurang viscosity berbanding madu. Tapi walaupun dia kurang, bila kita apply shear stress, viscosity dia sentiasa sama. Okay? So sama tu maksudnya viscosity dia constant kan. Maknanya viscosity constant, maknanya kecairan dan kepekatan air tu sentiasa sama. Kita apply stress tinggi, dia mengalir tinggi. Sebab shear stress akan menyebabkan fluid flow. Tapi bila kita apply shear stress rendah, dia punya shear strain dia akan jadi rendah, ikut sama dengan ni viscosity dia. So Newtonian fluid dia punya viscosity dia sama, maknanya straight line. Okay. So kalau benda yang kita make sendiri ataupun human made material macam plastik kan, kalau macam kanji tu kita bancuh dengan certain punya chemical, dia ada satu bahan ni kita panggil non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid ni beza je, kita boleh nampak bila contoh macam graf ni kan, dia bukan straight line. So graf yang bukan straight line ni, yang pertama yang atas ni kita nampak behavior dia adalah dia tulis shear thinning. Apa dia shear thinning ni? Maknanya bila kita apply shear stress rendah, dia macam solid. Okay? Contoh dia macam darah. Darah ni kalau kita biarkan dia statik, kita nampak dia macam beku kan. Okay? Kalau kita biasa tengoklah darah keluar daripada haiwan tu. Okay? Bila dia kena dekat tanah, dia tak bergerak kan, dia nampak solid. Tapi bila kita tekan dia ataupun kita goncangkan dia, atau kita akan apply shear stress yang tinggi. Bila apply shear stress yang tinggi, dia jadi macam liquid. Itulah daripada trend ni. So kalau shear thickening, maknanya mula-mula dia thin, lama-lama dia thick. So mula-mula dekat shear stress yang rendah, dia jadi thin. Thin tu macam fluid lah. Okay. Ini contoh macam tepung jagung kita boleh bancuh. So bila kita apply shear stress yang rendah kan, kita jalan kat dia perlahan-lahan. Okay. Lama-lama kita rasa dia macam fluid, dia macam air. Tapi bila kita apply shear stress lalu kuat-kuat, dia jadi solid. Ini sebenarnya fenomena pasir jealous ataupun quicksand. Kan bila kita jalan macam biasa, kan tak ada apa sangat, kita jalan laju, okey. Bila kita jalan perlahan, so dia akan jadi tenggelam. Okey. Bila kita jalan perlahan, shear stress rendah kan. Okey. Dia akan sedut kita sebab dia mengalir ke dalam tanah. Tapi kalau kita lari laju, shear stress tinggi, dia akan jadi pekat, jadi solid. Okey, itu adalah shear thickening. Kemudian kita ada surface tension. Okey, fluid ataupun water dia ada surface tension. Surface tension ni akan bagi efek, iaitu capillary effect. Okay, nanti kita akan tengok capillary effect, kita tengok surface tension. So what is surface tension? Is one type of the fluid property, sifat fluid, which closely related to intermolecular forces. Inter ni dalaman, molekul tu adalah molekul yang ada dekat ni fluid, sejenis fluid. Maknanya sama-sama molekul tu sendiri dia ada attraction ataupun repulsion. Okay, itu adalah definition. Sebab intermolecular forces ni sama ada menarik ataupun menolak ikut charge dia. Kalau positif dengan positif dia akan menolak. Kalau positif dengan negatif dia akan menarik. So air seperti kita tahu dia ada intermolecular forces, sebab tu dia jadi droplet. Bila kita letak dia dekat satu surface, dia akan tarik molekul dia sendiri. Okay. So nanti kita akan tengok kenapa dia jadi macam ni. Okay. Dia ada definition yang lain. Okay. So satu benda tentang surface tension ni, sebab fluid memang ada surface tension. Minyak ke fluid, yang paling tinggi kita tahu dia punya surface tension ni adalah merkuri kan.
kita nampak betul-betul dia jadi bulat. Kalau air ni dia jadi bujur sikit, maknanya dia tak tarik begitu kuat lah. Dia punya intermolecular force dia tak adalah tinggi sangat. Okay, kalau merkuri dia tarik kuat, so dia akan jadi bulat. So kita boleh kurangkan surface tension ni. Kalau kita tak nak air ni jadi jadi macam ni, water droplet ni, contoh macam wiper kita kan, kalau hujan, bila kita punya cermin tu banyak sangat water droplet ni kan, susah kita nampak. So kita boleh letak impurities. Kita sapu chemical dekat kita punya cermin kereta tu, dia akan boleh kurangkan surface tension. Sebab tu kita boleh beli chemical yang anti hujan tu. Bila kita letak kat skrin kan, nanti kalau hujan kita tak apply on wiper pun, dia akan hilang sendiri. So contohnya kita nak hilangkan surface tension ni, kita letak garam. Garam tak boleh, garam increase. Kita letak sabun. Okay, sabun yang betul-betul ni lah, sesuai. So bila kita letak sabun, dia akan kurangkan surface tension. Sebab tu bila kita mandi, kita pakai sabun, so instead of drop water ni jadi droplet, dia akan seolah-olah rata kat badan kita. So badan kita lebih senang dibersihkan lah, sebab water boleh pergi ke banyak surface kat badan kita. Kemudian surface tension ni berkurang bila kita increase temperature. Kita tambah temperature, dia akan kurang. Okay. Dan bila surface tension ni kita kurangkan temperature, dia akan jadi lagi tinggi sebab dia jadi solid kan. Okay, itulah reason dia. So surface tension kita boleh ukur dengan satu rumus, iaitu surface tension, simbolnya sigma, F bahagi 2L. L tu adalah length of object yang kita letak dekat air. Okay, force ni adalah force kita tarik, dan length tu sebenarnya datang daripada dua side. Contoh macam dalam kes ni, kita boleh kata macam ni lah. Kita letak jarum dalam air. So ni ada air, so kita letak jarum. Ni saya zoom lah. So bila kita nak tarik force ni keluar daripada air ni, so dia punya area dekat bawah ni akan tarik ke bawah. Kemudian dia ada surface kat atas yang kita tarik. So ni adalah length pertama, so bawah ni L kedua. Dia ada dua side lah, sebab tu kita bagi dengan 2L. Surface tension F bagi 2L. Okay, ada contoh, a force of 3.6 times 10 to power of 3 Newton is required to pull a 5 cm long wire. Ada wire panjangnya 5 cm, kita nak tarik keluar daripada air. Seperti gambar ni. Calculate the surface tension. Surface tension F kan, F force dia dah bagi dalam SI unit, iaitu Newton. So bila kita nak bagi dengan length 5 cm kena tukar pada SI unit. So 5 tukar kepada meter ialah 0.05. Kemudian kita darab 2. So common mistake saya nampak 2 ni selalu tertinggal. So please take care lah. Bila kita kira surface tension kena ada 2L. And then B, if the value of surface tension is 72 dyne per cm, calculate the minimum force required to pull the wire out of the water. So sebab surface tension ni nilai dia kecil sebenarnya. So kebanyakan industri dia ukur surface tension ni gunakan dyne, unit dyne. So sini dah ada bagi conversion. Kita just convert lah, 72 dyne jadi 0.072 Newton per meter. Dan dia suruh kita kira force. So force kita nak kira, so kita bahagi dengan 2L tadi. So force must be bigger than 0.0072 Newton. Kalau jawapan kita force is equal to 0.0072 Newton pun also acceptable. Tak ada masalah. So sebab dia nak minimum force, sebab tu kita buat is bigger than. So sebab water ataupun fluid ada intermolecular forces, dia akan bagi capillary effect.
Ini kita nampak biasanya dekat manometer lah. Bila kita nak baca pressure, manometer ni adalah sejenis tube. Okay, dalamnya ada air. So kita nak tengok berapa banyak capillary effect ni. Capillary effect ni yang naik dekat tepi ni, bucu ni, yang tajam. So bila kita baca reading, kita baca yang bawah kan. So yang atas ni macam dia punya error lah. Error tu adalah capillary effect. So rumus capillary effect, H ni berapa banyak dia naik, height dia, 2 darab surface tension bagi dengan R. R ni adalah radius of tube kita pakai. Kemudian density of water dengan gravity. H is equal to 2 sigma bagi R rho G. So kita tengok terus example dia. So saya ambil example yang related terus lah. Okay, lebih mudah kita faham. Calculate the radius of capillary tube if the water rises to 12.5 cm. Okay, assuming the angle of contact ni to be 0. So bila kita ada assumption ni, kita tak ada factor lain lah. So, kita masukkan H dia sama dengan 12.5 cm. So kita tukar kepada meter. Kemudian 2 darab surface tension kan. So surface tension dia akan bagilah kat sini. Okay, bahagi dengan R. Dia nak suruh kita kira radius. Radius ni adalah ni, radius tube ni. So kita susun, kita dapat R 0.118 mm. So sebenarnya kecil. Okay, 1 mm pun dah kecil lah. So sebenarnya kita tak nampak sangat lah effect surface tension kalau radius ni kecil. Okay. So tentang intermolecular forces tadi, sebenarnya ni just nak elaborate lah kenapa air ni dia jadi bentuk sphere. Okay. So macam mana effect intermolecular forces tadi. So kita ada molekul of kain kan, kat sini ada kain kat luar ni. Kemudian kita ada molekul of water. So kalau molekul intermolecular forces untuk water ni, ataupun molekul water ni tarik lagi kuat daripada molekul air ditarik oleh molekul kain. So sebab tu dia jadi bulat. Molekul air kita panggil ada cohesive forces. Cohesive ni melekat. Molekul air melekat lagi kuat daripada molekul air nak melekat dengan kain. Adhesive forces. Adhesive yang melekat tadi. Okay. So sebab tu dia jadi bulat. Cohesive forces dia lagi kuat daripada forces untuk air ni melekat dengan molekul kain. Adhesive forces. So kalau dekat tingkap kita, kalau kena hujan, air ni dia tak jadi droplet sangat, tapi dia boleh melekat pula dengan kita punya tingkap kan. So dalam kes ni adhesive forces dia lagi besar lah. Kalau kita baca terbalik adhesive forces lagi besar pada cohesive. Okay, tarikan molekul air dengan molekul air ni ada, tapi lagi rendah berbanding molekul air ditarik oleh molekul cermin ni. So ni ada beberapa application. Liquid jet kita nak transfer pergi droplet. Surface tension theory. Kalau nak buat susu tepung, ni ada application dia. Kemudian ada benda yang kita tak boleh nak mix kan, macam pasir. Pasir macam mana kita nak combine dengan batu. Kan beza kan size molekul. So dia ada guna surface tension. Kemudian capillary wave. Okay.